Dr. Bat, saya nak bertanyakan ya, dengan situasi ekonomi negara sekarang yang tidak menentu ya, dengan pandemik COVID-19, emas ni dilihat sebagai satu tempat selamat bagi mereka yang mencari perlindungan daripada pelaburan-pelaburan yang mempunyai risiko tinggi seperti shares. Okay? Contoh, tetapi dengan begitu banyak sangat penipuan dalam pelaburan emas, ini membuatkan masyarakat kita macam agak skeptikal nak membuat pelaburan dalam pelaburan emas yang patuh syariah. Jadi sebagai seorang konsultan di sebuah organisasi yang banyak memberikan nasihat terhadap pelaburan patuh syariah iaitu Isra Consulting, saya nak bertanyalah, wujud ke syarikat pelaburan emas yang betul-betul patuh syariah di luar sana? Baik. Jawapan dia ya, memang ada syarikat-syarikat bahkan bank-bank yang reputable banks yang menawarkan produk-produk pelaburan emas. Dan kalau kita tengok satu-satu produk pelaburan yang melibatkan emas akan diiktiraf sebagai patuh syariah ataupun syariah compliant investment bila mana dia memenuhi beberapa ciri-ciri wajib. Dan bila kita bercakap tentang soal emas, kita kata ada satu hadis, satu undang-undang, satu kod yang perlu sepatutnya dihafal oleh semua orang yang mana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Dan Nabi kata fa in ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. So kita kata dalam isu benda yang melibatkan emas, benda yang paling utama kita kena pastikan emas tu ada. Dan ini merupakan salah satu orang panggil ciri yang paling utama sekali untuk setiap orang yang berminat ataupun berniat untuk menyertai pelaburan emas. Dia kena pastikan pelaburan emas ini akan menyebabkan dia memiliki emas yang sebenar. Bukan semata-mata benda yang tertulis atas kertas, tapi bila mana dia minta emas dia nanti satu hari nanti dia kata, oh kami tak boleh bagi emas yang sebenar. Itu salah satu petanda yang cukup jelas bahawasanya pelaburan ini kemungkinan scam. Sebab kita kata kalau dalam syariat mesti kena ada emas. Dan bila mana satu pelaburan tu dikatakan sebagai pelaburan patuh syariah, dia mestilah memenuhi syarat utama transaksi penjualan emas, iaitu dia mesti dilakukan secara spot ataupun orang panggil secara tunai, yang mana pembayaran perlulah terus disusuli dengan pemindahan hak milik emas tu daripada penjual kepada si pembeli ataupun si pelabur tu. Jadi di sini Dr. Bat, boleh saya katakan ya, pelaburan emas patuh syariah, syarikat pelaburan emas patuh syariah memang ada di luar sana yang boleh kita percayai lah ya. Boleh. Ya. So kita kata memang pun kami di peringkat Isra Consulting pun kita ada banyak menasihati banyak syarikat, antara syarikat yang kita telah certify ataupun kita telah endorse sebagai menjalankan ataupun menawarkan produk-produk pelaburan patuh syariah ialah seperti Quantum Matter yang kita sebut QM. Setakat ini kita kata dekat Isra Consulting kita telah endorse 3 produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh syarikat Quantum Matter Sedia Berhad ataupun QM ini, iaitu Gold Storage Account, Gold Leverage Account dengan Gold Advance Account. So ketiga-tiga ini setelah kita telah berpuas hati dari sudut strukturnya dan dari sudut orang panggil documentation yang terlibat, maka Isra Consulting telah mengesahkan bahawasanya ketiga-tiga produk ini adalah produk pelaburan emas yang memenuhi kehendak syariah, maka dia jadi syariah komplain. Bila kita bercakap mengenai Gold Storage Account, GLA dan juga GAA tadi ya, Dr. Bat ya, apakah pelaburan emas ini bagi semua lapisan masyarakat?